Saudara, siaran berita wilayah di TV1 akan berakhir di sini, namun anda boleh terus mengikuti perkembangan berita wilayah di saluran berita RTM My Freeview 123. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Pusat Latihan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP berupaya membantu Sabah meneroka industri aeroangkasa bernilai tinggi. Itu antara fokus berita dari negeri di bawah bayu. Langsung dari studio RTM Kota Kinabalu, kita bersama-sama Muhammad Syariza Mawang. Baik, terima kasih Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusat Latihan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Aerospace berupaya membantu Sabah merintis jalan meneroka industri aeroangkasa bernilai tinggi sekaligus menjadi negeri berpendapatan tinggi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Yaakob Han berkata, ia merupakan pusat pembangunan tenaga kerja sektor penerbangan yang berkemahiran dan berkemampuan tinggi. Datuk Yaakob yakin anak tempatan di negeri ini akan merebut peluang latihan kemahiran yang ditawarkan Pusat Latihan KKIP Aerospace yang dijangka dibuka sekitar September ini. Dalam sekali intake boleh melatih dalam 250 orang pelajar dalam satu intake. Dan kalau kita lihat dari segi kemudahan, penginapan, classroom, praktikal sangat-sangat berkualiti tinggi. Satu industri yang baru dan berpotensi kepada negeri Sabah. Datuk Yaakob yang ditemui ketika lawatan ke KKIP Aerospace Sepanggar berkata, kerajaan negeri memberi perhatian serius terhadap pembangunan industri aeroangkasa di negeri ini. Industri berkenaan dijangka menjana perolehan hingga 55.2 bilion ringgit menjelang tahun 2030, penambahan sebanyak 245% berbanding 16 bilion ringgit pada tahun 2019. KKIP Aerospace yang merupakan anak syarikat KKIP Sdn Berhad merupakan yang pertama di negara ini menawarkan lesen berganda pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan program lesen penyelenggaraan pesawat terbang. Penggemar mangga harum manis di Sabah kini dapat menikmati buah di bawah khusus dari negeri Perlis menerusi kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dan platform e-dagang Asia Farm. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata kerjasama untuk membawa buah berkenaan ke negeri ini disambut baik. Beliau yakin ia akan turut membuka peluang kepada buah-buahan keluaran Sabah dipasarkan ke luar negeri. I see this as a new platform to export and expand our markets. Sooner or later we want to see like Parak or whatever, Pamelo, Bambangan, Rangsa, big exporter, not just in Semenanjung but also to the world. Datuk Dr. Jeffrey bercakap dalam sidang media Asia Farm Harum Manis di Kota Kinabalu. Sementara itu, menurut Pengurus Besar Asia Farm Sabah, Moran Shun Mukanatan, pihaknya akan mendirikan sebuah gudang seluas 6,000 kaki persegi di Kota Kinabalu. Ia berfungsi sebagai pusat agri digital 3 dalam 1, merangkumi kemudahan rangkaian sejuk, ruang pejabat dan ruang latihan untuk petani dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah. Katanya strategi platform e-dagang berkenaan adalah untuk terus bekerjasama dengan petani, pembekal dan cabang logistik bagi memastikan hasil tani segar yang berkualiti untuk diekspor. Pusat Khidmat Parlimen Libaran giat menyantuni golongan memerlukan dalam bulan mulia ini. Terbaru, Pusat Khidmat itu menyalurkan bakul makanan beserta bantuan kewangan kepada pihak masjid serta bubur lambuk dan kurma kepada asnaf, rumah anak yatim, pusat tahfiz dan sekolah pondok di kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata aktiviti bertujuan meringankan beban mereka yang memerlukan akan diteruskan sehingga Aidilfitri ini. Hari ini juga kita telah anggarkan untuk memberi sumbangan sebanyak 500 orang asnaf dan lain-lain, 500 kurma dan 500 juga bubur lambuk. Di samping itu, bila kita melawat ke masjid-masjid ini, kita bagi bantuan sumbangan keuangan untuk masjid. Datuk Zakaria ditemui RTM ketika pengagihan bubur lambuk, kurma dan bakul makanan di Masjid Al-Aman, Kampung Sungai Kapur, Sandakan. Penerima terdiri golongan asnaf dari Kampung Sungai Kapur, Kitagas, Jaya Bakti, Ulu Dusun, Garinono dan Kampung Pertanian Batu 25.
Terdahulu, pengagihan sama turut dilaksana melibatkan pesantren Nurul Ihsan, Rumah Amal Selawat Nabi dan Pusat Pengajian Darul Hasanah Batu 12. Datuk Zakaria berharap lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan GLC akan turut tampil membantu golongan asnaf di kawasan tersebut. Sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan patuhi SOP khususnya menjelang musim perayaan ini. Kembali bersama Ifah Hazim di Angkasa Puri. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. Sebuah hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan dibuka di Kapit bagi membantu pesakit mendapat rawatan kesihatan yang tidak melibatkan COVID-19. Perinciannya kita bersama Vanessa Mering yang bersedia di Kuching. Silakan Vanessa. Terima kasih Ifah dan salam sejahtera. Sebuah hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM dirancang untuk dibuka di Dewan Masyarakat Melayu Kapit iaitu terletak kira-kira 5 km dari Hospital Kapit. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan medianya memaklumkan ia susulan kenyataan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba semalam mengenai perbincangan bersama Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan Hospital Medan di Sarawak. Menurut kenyataan itu, tugas dan peranan Hospital Medan ATM adalah untuk membantu pesakit di kawasan Kapit mendapatkan rawatan kesihatan yang bukan melibatkan jangkitan COVID-19 seperti Hospital Medan ATM yang didirikan di Tawau, Sabah. Bagi tujuan penubuhan Hospital Medan itu, sepasukan pegawai dan anggota Kor Kesihatan Diraja ATM telah diatur gerak ke Kapit pada Ahad lepas bagi meninjau keadaan dan keperluan bagi mendirikan Hospital Medan ATM. Sepanjang berada di Kapit, kumpulan tinjauan terbabit mengkoordinasi keperluan bersama pihak berkuasa tempatan termasuk berkaitan perancangan atau gerak anggota dan aset perubatan. Menurut kenyataan itu lagi, Hospital Kapit merupakan hospital daerah berpakar yang mempunyai kapasiti terhad. Bilangan kes positif jangkitan COVID-19 yang meningkat mendadak di kawasan itu menyebabkan hospital berkenaan menghadapi kekangan menampung jumlah pesakit dalam satu-satu masa. ConocoPhillips Sarawak Sdn Bhd mengesahkan satu insiden yang berlaku pada kira-kira pukul 2.45 petang semalam. Ia membabitkan sebuah pelantar penggerudian minyak Naga 7 yang terletak di Salam 3 berdekatan dengan perairan Sarawak yang mengalami kerosakan dan tenggelam. Kenyataan media yang dikeluarkan ConocoPhillips Sarawak mengesahkan bahawa semasa insiden berlaku, pelantar Naga 7 mulai condong dan arahan untuk mengosongkan pelantar telah dikeluarkan. Pasukan tindakan kecemasan syarikat terbabit telah digerakkan ke tempat kejadian, manakala pihak berkuasa yang berkaitan juga telah dimaklumkan. Menerusi kenyataan itu, keutamaan dan perhatian syarikat berkenaan ialah keselamatan para pekerjanya. Syarikat tersebut memaklumkan semua mangsa insiden tersebut telah selamat dipindahkan dari pelantar Naga 7 dan kembali ke Miri. Syarikat tersebut juga mengesahkan pada pukul 7.45 pagi tadi pelantar Naga 7 telah tenggelam. Tiada kecederaan atau kerosakan persekitaran yang dilaporkan. Anggota bomba dan penyelamat di Miri diingatkan terus melaksanakan tugas dan amanah mereka dengan telus dan jujur dalam membantu masyarakat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng, Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Hamdani Madun berkata, ini sekaligus menjadikan pasukan itu sebagai tonggak keselamatan di mata masyarakat. Biarpun mendepani banyak cabaran khususnya dalam pandemik COVID-19, setiap anggota bomba perlu terus kental melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2021 pada hari ini. Semoga kita terus tabah menjalankan amanah rakyat dengan ikhlas dan bersemangat. Semoga Malaysia bebas daripada pandemik COVID-19. Beliau menyatakan demikian bersempena sambutan Hari Bomba Sedunia 2021 di Miri. Bagi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Nia, penolong penguasa bomba Francis Aceh Anak Angai, seluruh lapisan masyarakat perlu berganding bahu mendepani pandemik COVID-19. Saya, Francis Aceh Anak Angai, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Nia, ingin mengucapkan Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia pada semua warga bomba di seluruh Malaysia. Dengan kesempatan ini, saya berharap agar kita semua dapat bersama-sama memutuskan rangkaian COVID-19. Kita
Pasti boleh. Bersempena sambutan tersebut, Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 1 Lau Poh Kiong menyampaikan sijil perkhidmatan terpuji daripada Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri kepada Penolong Pengarah Kanan Bomba Muhammad Suhaili dari Bahagian Penyiasatan Kebakaran Zon 6 Miri dan Pegawai Kanan Bomba 2 Timothy dari Unit Udara Bomba Pangkalan Miri di Miri. Kami daripada Balai Bomba dan Penyelamat Negeri mengucapkan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2021. Selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia 2021. Bomba Tonggak Penyelamatan Negara. Baiklah, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Pengusaha teksi di lapangan terbang Sultan Mahmud LTSM akur dengan kekurangan pelanggan selain turut berusaha mencari pendapatan sampingan. Itu antara paparan berita dari Terengganu. Perinciannya bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Rashidi. Terima kasih. Mencari pekerjaan sampingan bagi menambah pendapatan antara yang terpaksa dilalui beberapa pengusaha teksi yang beroperasi di lapangan terbang Sultan Mahmud LTSM Kuala Nerus. Ini kerana hasil pendapatan yang diperolehi hanya sekitar 60% iaitu hampir RM500 sebulan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac tahun lepas berbanding RM2,000 atau RM3,000 sebulan sebelum ini. Rata-rata pengusaha teksi di LTSM terpaksa akur dengan kekurangan pelanggan ditambah lagi dengan pergerakan rentas negeri yang tidak dibenarkan. Selain berdepan cabaran bersaing dengan perkhidmatan e-hailing yang semakin menjadi pilihan penumpang, justru itu kebanyakan pengusaha teksi di sini terpaksa mencari jalan lain dengan berniaga bagi menampung keperluan harian. Mana teksi terjejas sikit lah sebab mesin ada orang kan, tapi tak ada orang ramai, pacul-pacul pun tak ada yang datang kan. Jadi Kak setakat hari ni Kak berniaga sikit-sikit kecilan di rumah. Berniaga apa Kak? Buat jualan masak lauk. Semenjak daripada PKP 01 yang hari tu bulan 3, pendapatan memang terjejas sangat-sangat sehingga susu anak pun saya tak dapat nak beli. Terpaksa saya membuat kerja lain. Itu kerja pasang sliding door di Marang. Sebelum PKP dalam satu hari tu dapatlah, kalau pergi bandar tu 4 terik 5 terik satu hari dapat daripada pagi sampai ke malam. Berapa pendapatan? 150 lah kalau macam 5 terik. Sekarang ni RM30. RM30 satu minggu. Menurut Pengerusi Persatuan Teksi Melayu LTSM Rostam Mokhtar, mereka berharap agar sentiasa mendapat sokongan kerajaan membantu pengusaha teksi untuk terus bernafas. Disebabkan COVID-19 ini, banyak yang pemandu teksi perlu membuat part-time, contohnya kerja potong ayam, ada yang kerja kontrak dan sebagainya. Jadi harapan saya, semoga kerajaan sentiasa memandang serius pada persatuan kami dan membantu sebaik mungkin untuk persatuan kami. Majlis Ramah Mesra bersama Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali memberi sedikit keceriaan kepada pengusaha teksi LTSM apabila mendapat bantuan one-off sebanyak RM200 seorang. Ia sekaligus meringankan beban ditanggung para pengusaha teksi dalam membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Lebih menggembirakan juga bila mereka turut menerima bantuan berupa keperluan dapur pada setiap bulan. Program Lemari Kasih Ramadan yang diperkenalkan Hospital Besut memberi manfaat kepada pesakit, penjaga, orang awam dan juga kaki tangan hospital. Penganjuran program itu menyediakan juadah berbuka puasa dan sahur kepada hampir 500 penerima berbanding hanya 50 orang sejak dilancarkan pada 2017. Pengarah Hospital Besut Dr. Nur Iliani Hasbullah berkata program ini sentiasa mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk pemimpin masyarakat, usahawan, badan bukan kerajaan dan individu yang sama-sama tampil menghulurkan sumbangan.
Pandemik COVID ni juga membawa satu kesedaran lah kepada masyarakat kita bahawa petugas kesihatan tak lupa jugalah kepada pesakit dan waris, mereka memerlukan bekalan untuk terutamanya di bulan puasa ini berbuka dan bersahur kerana untuk mengurangkan mereka keluar daripada hospital untuk membeli makanan dan sekaligus mengurangkan risikolah jangkitan COVID-19. Saya rasa program Makan Kasih ini sangat berguna dan sangat berfaedah bagi petugas-petugas terutamanya semasa waktu buka puasa dalam keadaan yang sibuk, memang petugas tidak sempatlah untuk mencari makanan. Dengan adanya program Lemari Kasih ini, petugas-petugas dapat berbuka puasa dengan juadah-juadah yang telah disediakan. Jadi maknanya kuranglah bebanan mereka untuk mencari makanan pada waktu itu. Memang tidak sempatlah terutamanya di Kejabatan Kecemasan, memang kes kecemasan datang tanpa mengira masa. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Terengganu akan melakukan rondaan sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. 17 kawasan panas telah dikenal pasti membabitkan Jalan Raya Bandaran, Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya. Pengarah JBPM Terengganu Penolong Putrajaya Bomba Mat Hilman Abdul Rashid berkata 120 pegawai dan anggota dari 17 balai seluruh negeri akan ditugaskan bermula 11 hingga 16 Mei ini. 25 jentera juga bersiap sedia melakukan rondaan termasuk kenderaan utiliti. Seperti mana biasa, kita akan membuat rondaan di kawasan-kawasan yang tinggi kemalangannya, hotspot ini, seperti di Jalan Persekutuan, Lebuh Raya, LPT 2 tu, kemudian di kawasan Stiu, kawasan Tungun, Kertih atau Abang tu, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Sempena sambutan Hari Bomba Sedunia 2021 hari ini, beliau berharap warga bomba negeri diberi kekuatan untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Mewakili Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu, kami mengucapkan Selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2021. Laporan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rashidi. Saudara, laporan dari Terengganu itu menutup berita wilayah hari ini. Jangan lupa daftarkan diri anda untuk vaksinasi COVID-19 dan dapatkan maklumat vaksin daripada sumber sahih. Terus patuh SOP pencegahan COVID-19, lindung diri, lindung semua. Saya Fahazim, Assalamualaikum dan salam hormat.